Hi, welcome back to my YouTube channel. Hai, saya Madam Kira. Okey, untuk video kali ni saya nak bawa korang semua pergi beli groceries. Pergi grocery shopping dengan saya. Okey, hari ni adalah hari ke-5 Ramadan kan? 5 ke 6? Tak kisahlah. First week of Ramadan. First time Ramadan tahun 2021 kita orang nak pergi groceries. Sekarang pukul 3 petang dah. Penat sebenarnya. Tapi itulah, dari tadi lagi duk cari parking. Tak ada parking kat sini. Minggu ni saya shopping di Aeon Mall Shah Alam. Okay, so jom kita shopping together. Okay, parking ni tak ada ni. Penuh manusia kat sini. Ni banyak. Banyak je ha. Tu, tapi jauh lah jalan. No. Dah ada parking. Banyak je sebenarnya. Tapi kena atas. Lepas tu hujung-hujung ni. Hujung dunia. Temu parking. Hari ni lupa nak bawa plastik. Macam rugilah pula rasanya. Okay, dah sampai. Pakai mask dulu. Kids, alamak mask. Nah, Dede tolong. Email satu. Abang buka seat belt bang. Tidur? Bawa satu je. Pakai mask. Ada bling-bling. Kucing. Kenapa? Puasa lah. Semua orang puasa. Nak donat? Sabarlah, tayang foto. Tak boleh makan sekarang. Betul tak? Betul tak? Nak donat. Ada orang tak puasa. Ni kau dapat air. Ini macam blueberry. Grapes. Ini macam blueberry. Berhenti kejap guys. Beli makanan untuk berbuka puasa. Husband nak makan nasi kandak. Kita ni tak boleh lah makan nasi kandak. Selalu je makan nasi kandak sebelum ni. Tapi tak kena dengan tekak Pantai Timur. Gitu. Korang ni kenapa tak puasa? Sebab kita tu kena healthy food. Wah. Hai. Dah sampai kat rumah. Okey, so sekarang ni kita nak potong bawang. Okey, apa? Ayam semua dah settle. Tak. Sekejap. Nak settlekan ayam sekejap. Okey, sambung. Tadi kita tengok ayam. Settlekan ayam. Tapi tak tunjuklah dalam ni. Sebab kita nak fokus membawang hari ni. Membawang. Macam lama dah tak tell story kat korang kan. So sementara saya potong bawang ni, kita sembang-sembang. Nak sembang topik apa hari ni?
Actually, saya nak cakap, nak cerita pasal kehidupan seorang housewife. Okay, kalau macam dulu, saya pernah bekerja tau. Saya kerja sebagai jurutera dekat sebuah company swasta lah. Lepas tu, saya kerja dalam 4 tahun macam tu, saya berhenti sebab masa tu saya masa tu saya tengah mengandung dengan anak kedua saya. So saya tak bekerja. Stop kerja lagi. Masa tu saya ada sakit, saya kena operate, yang ni lah hal perempuan punya lah. So lepas operate tu, husband cakap tak payah kerja lagi, rehat dulu dan fokus buat bisnes. Masa tu saya buat bisnes handmade skincare tau. Saya jual skincare lah, jual lipstick, ada juga jual penci muka macam tu. Lepas tu sekarang ni saya macam dah slow down buat bisnes tu sebab ada isu sikit hari tu. Isu personal lah, saya punya masalah. Saya ada macam depression, macam tu lah. Biasalah, saya rasa jadi housewife yang ada anak kecil ni memang tak lari lah daripada masalah-masalah macam tu. Saya tak cakap kuat sangat sebab husband saya tengah kerja kat rumah, dia meeting. So macam segan pula kalau dia dengar kan. Okay, berbalik pada cerita tadi, saya ada depression. Sorry tau, saya tak tengok korang sebab saya tengah kupas bawang. Pasal bawang ni, hari tu ada orang bagi tips. Dia orang cakap nak elakkan daripada bawang ni sakit mata. Kalau kita kopek kan selalu pedih mata kan. Nak elakkan dia daripada pedih, korang boleh rendam dia dalam air and then kupas. Saya pernah try. Okey lah, cepat lah, tak sakit mata, cepat. Cumanya sekarang ni saya macam malas nak bawa air ke sini. So saya potong kering macam ni je. Okey je, tak ada pun sakit so far. Okay, kita sambung. Saya rasa bila jadi seorang housewife yang ada anak kecil, memang tak lari dari depression. Ramai lah, mungkin tak semua, tapi ramai. Saya pun pernah menghadapi hari-hari gelap tu. Masa tu sebelum saya pindah rumah sini, saya duduk rumah lama, rumah mertua. Mertua tak ada kat situ pun, saya dengan husband, family saya je lah, family kecil saya je duduk kat situ, jaga rumah tu. Rumah besar sangat, ada 6 bilik, 3 bilik air, besar 2 tingkat. Lepas tu penat nak kena jaga rumah tu, lepas tu banyak bilik kosong, ada gangguan tau, ada gangguan jugalah, benda makhluk halus. Saya rasa saya tak nak cerita lebih yang tu sebabnya benda tu malas lah nak ingat balik, benda dah lepas kan. So lepas dah pindah rumah ni, that's why lah saya buat decision untuk beli rumah yang kecil. Saya cakap kat husband, please beli rumah yang kecil. Kalau kata nak duduk sementara dulu pun, sementara tunggu anak besar, saya okey je. Maksudnya bukan rumah untuk settle down lah, duduk je rumah ni as long as kecil dan saya senang nak jaga, saya tak stress. Alhamdulillah sangat-sangat lepas saya dah downgrade saya punya hidup saya punya rumah daripada rumah besar kepada rumah kecil, saya rasa saya tenang sangat. Saya kurangkan barang, banyak sangat barang saya tak bawa datang ke sini, saya bawa keperluan sahaja. So itulah salah satu cara. Sorry tau kalau saya punya penceritaan ni macam berterabur sikit sebab saya tak buat skrip ke apa, tak plan pun nak cerita benda ni, tiba-tiba je rasa nak cerita kat korang sebagai housewife kan. It's not that easy tu. Tak mudah jadi housewife. Lagi-lagi, ya sayang, Ayah apa? Nanti kejap ya, Mami buat video jap. Okay. Tak mudah nak jadi housewife sebab ni sebelum ni kita, lagi-lagi kalau yang pernah bekerja, sebelum ni kita ada duit sendiri, ada pendapatan sendiri. Memanglah duit husband bagi, tapi macam tak best tau, tak best. Kita nak berbelanja dengan bebas tu tak best. Kalau nak beli apa-apa yang mahal sikit, yang big sikit, maksudnya kena bincang lah, kalau duit sendiri tak payah bincang, aku beli je macam tu. Bila saya jumpa doktor cakap it's more to anxiety. Alhamdulillah saya okey dah sekarang, tak ada dah. Kalau dulu selalu macam rasa sesak nafas lah semula, belum cerita lagi pasal orang tanya ruginya, orang cakap ruginya belajar tinggi-tinggi tapi duduk kat rumah macam tu. Ia sangat mengganggu fikiran, tahu tak? Saya seronok jadi housewife. Saya boleh spend time dengan anak. Walaupun saya tahu nanti satu hari nanti anak bukannya forever dengan kita, dia akan ada kehidupan sendiri. Tapi saya rasa benda tu satu kepuasan.
tak semua orang rasa macam ni lah. Saya rasa ada orang berfikir kepuasan dia lain, kegembiraan dia lain. Kalau macam saya suka duduk kat rumah, buat ada pendapatan. Contoh saya buat YouTube, sebelum ni pun ada je buat bisnes, walaupun saya stop dah sekarang sebab COVID. So itulah, saya seronok. Tapi bila berfikir pasal cakap orang ni, orang cakap, orang mengata ataupun orang tanya, walaupun tanya, mungkin dia tak ada niat pun nak macam nak ganggu fikiran kita, tapi bila soalan dia tu actually sangat mengganggu. Ini saya bercakap pasal saya lah. Saya rasa mungkin ramai housewife yang lain pun rasa macam saya. Dia macam mengganggu fikiran. Rasa macam dah persoalan orang, tanggapan orang kat kita, belajar tinggi-tinggi, tiba-tiba duduk kat dapur. It's not like that. Macam mana saya nak cakap saya kadang-kadang saya senyum je kalau orang cakap macam tu, sebab susah kita nak explain dekat orang yang tak berada di tempat kita. Kalau macam saya happy jadi seorang mak yang duduk kat rumah, boleh tengok anak membesar, boleh jaga anak. It's my happiness. Cuma dia jadi anxiety tu mungkin bila kita terlalu penat dan kita terlalu fikir apa orang cakap. Mungkin barang-barang kat rumah kita tu terlalu berselerak. Okey, saya nak cerita sikit lah. Panjang pula bebel kan. Saya nak cakap apa sebenarnya? Dah nak siap dah ni? Tak ada nak siap, baru separuh. Dia macam ni Okey, saya nak ceritalah macam mana saya mengatasi anxiety saya ni. Okey, yang pertama, ini mungkin lain orang lain lah. Ini cara saya First, saya kurangkan barang dalam rumah. Kalau korang duduk rumah besar tu, takkan korang nak beli rumah lain kan? Tapi seriously, pindah kepada rumah yang lebih kecil sebenarnya sangat membantu saya. Sebab kurang tahu penat saya nak mengemas rumah. Sebab saya tak suka ada pembantu kat rumah. Walaupun mungkin kita boleh je nak hire pembantu, bukan bibik lah, pembantu yang boleh datang kemas rumah kita, yang boleh tolong gosok baju, yang by harian punya kan, kita boleh minta cleaner datang. Tapi saya jenis yang tak suka ada strangers dalam rumah. Saya tak suka. So that's why saya decide untuk duduk rumah kecil, and then buat rumah ni cantik-cantik, kurangkan barang, letak barang-barang yang perlu saja, yang betul-betul penting je letak kat rumah ni. Yang lain tu let go, jual ke, bagi kat orang ke, macam tu. Itu benda first yang saya buat. Saya declutter hidup saya, especially barang-barang persekitaran saya lah. Lepas tu yang kedua, saya start tak fikir apa orang cakap pasal saya. Saya tak fikir. Kalau selama ni, dia macam setiap kali saya buat kerja rumah, dia benda tu bermain kat fikiran saya tau. Saya fikir apa orang cakap, apa orang ni cakap bila saya macam ni, macam-macam lah. Lepas tu yang kedua, eliminate orang-orang yang mengganggu fikiran kita. Contoh mungkin ada orang yang negatif dalam circle kita, kurangkan bercakap dengan dia. Bukanlah nak suruh buang terus dia daripada hidup kita, tapi kurangkan. Macam tu. Kalau ada orang yang suka sangat update something yang mengganggu fikiran kita dekat IG, boleh jauhkan dirilah daripada mereka. Macam tu. Lepas tu support daripada suami sangat penting lah. Alhamdulillah husband saya macam okey sangat. Saya rasa macam saya bukan diri saya yang dulu. Kalau dulu saya seorang yang bersemangat, itu hari itulah. Sekarang ni alhamdulillah getting better. Saya dah nampak dah apa yang saya nak, apa goal saya dalam hidup saya. Macam tu. Korang faham ke tak ni apa saya bebel? Saya harap korang faham lah. Saya paling lah tak gemar sebenarnya kupas bawang ni. Ada lagi mungkin letak dekat air ni. So korang pula macam mana? Korang yang jadi housewife tu apa khabar? Okey ke tak? Kalau ada masalah, jangan pendam sorang-sorang, cari bantuan. Lepas tu buat apa yang korang suka. Kalau macam saya suka dekor rumah. Jadi korang buat apa yang korang suka. Kadang-kadang tu saya suka buat DIY. Sekarang ni saya ada buat DIY tau. Buat buku ibu untuk
DIY skincare. Dalam tu saya share resepi-resepi yang saya belajar, bukan saya belajar sajalah, banyaklah yang saya pernah buat. Saya share resepi kat situ. So korang kalau berminat nak dapatkan ebook, nak jadikan handmade skincare, contoh buat lipstick, buat lip balm macam tu sebagai korang punya hobi, korang boleh tengok dekat description kat bawah. Okay, so bila ada orang-orang yang cerita pasal dia punya struggle duduk kat rumah sebagai housewife, saya faham sangat. Saya tahu dengan bekerja dulu saya bekerja penat, memang penat. Sebab dulu saya kerja jauh dalam 60km, 40km pergi, 40km balik. Tak saya 60 pergi, 60 pergi, 60 balik, 60km pergi, 60km balik. Penat, memang penat. Tapi dia tak main dengan emosi. Kita boleh turn off emosi kita, walaupun kita ada macam masalah dengan budak office ke ataupun dengan bos ke, ada kerja tak siap ke, bila balik kat rumah dia macam ada satu environment lain. Dan contoh kalau kita penat kat rumah, kita boleh, bila pergi office dia rasa macam refresh, macam kita boleh bersembang dengan kawan-kawan kita, kita boleh makan, ada me time, dia sangat berbeza tau. Saya tak cakap ibu bekerja ni tak penat. Penat, memang lagi penat daripada housewife. Tapi dari segi mental, housewife lagi penat. Ini saya bercerita mengikut pengalaman saya lah. 4 tahun kerja dan 4 tahun jadi suri rumah. 4 tahun dah ke? 3 tahun kot. Macam tu. Okey, tu bawang dah siap dah. Nanti saya nak siapkan kupas bawang putih pula. So saya rasa saya nak closing dah, nak penutup dah saya punya video ni. Thank you sebab sudi dengar luahan hati saya and sudi follow saya pergi groceries. So itu sahaja daripada saya. Hope korang enjoy watching this video and dapat manfaat daripada video ni. So kepada korang yang belum subscribe saya punya channel, dijemput subscribe and boleh bagi thumbs up untuk video ni. Dan jangan lupa follow my Instagram dan my Facebook, my Facebook pula, Instagram lah, Instagram Fazira Ashikin, nanti saya letak kat bawah ni. So kalau korang nak share apa-apa, korang boleh drop komen kat bawah. Okay, see you in my next video. Bye.